Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Ogos bersama saya Ardi Harman Marzi dan saksikan tajuk utama untuk malam ini. Ibu didakwa abai anak 4 bulan. Juga jangan pertikai pengurangan jam kerja. Seorang pembantu sekolah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keroh hari ini atas pertuduhan mengabaikan 3 anak kandung yang berada dalam jagaannya selama 4 bulan. Tahun lepas, tertuduh Masanizah Ruslan, 40 tahun, didakwa meninggalkan 3 anaknya yang berusia 11, 8 dan 6 tahun ketika kejadian tanpa jagaan yang mungkin akan menyebabkan ketiga-tiga kanak-kanak itu mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Pengakuan tidak bersalah dibuat tertuduh sejurus 2 pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Nariman Badruddin. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Taman Gadong Perdana antara 23 Mei sehingga 25 September 2021. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda maksimum RM20,000 atau keduanya sekali jika sabit kesalahan. Terdahulu, pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Anis Najwa Nazari mencadangkan jaminan RM10,000 bagi setiap pertuduhan dengan mengambil kira kesalahan dilakukan adalah serius. Tertuduh yang diwakili peguam bagaimanapun merayu jumlah jaminan berkenaan dikurangkan dengan alasan dia kini sedang hamil 3 bulan selain masih menanggung ketiga-tiga anaknya itu meskipun bukan lagi di bawah jagaannya. Difahamkan ketiga-tiga kanak-kanak itu kini berada di bawah jagaan ibu saudara bekas suaminya. Hakim Nariman pada penghakimannya kemudian membenarkan tertuduh dijamin RM7,000 dengan seorang penjamin selain menetapkan 12 September depan sebagai sebutan semula kes. Biarpun beberapa kali diserbu pihak berkuasa, 4 premis perniagaan di Manjung, Perak tidak serik menjalankan aktiviti perjudian dalam talian. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Nur Omar Sapi berkata modus operandi suspek ialah berselindung di sebalik perniagaan kedai runcit, bengkel motosikal dan alat tulis untuk mengaburi mata pihak berkuasa bagi menjalankan aktiviti haram mereka. Susulan itu, satu operasi khas memotong bekalan elektrik di premis yang dikesan aktif menjalankan kegiatan perjudian telah dilakukan petang tadi. Nur Omar berkata 4 premis telah dipotong bekalan elektrik kerana menjalankan perjudian loteri tanpa lesen di bawah Seksyen 9-1 Akta Rumah Judi Terbuka ARJT 1953. Dia punya modus operandi ni lebih kepada dia berselindung. Berselindung macam kedai runcit ni misalnya. Dia menjual barang-barang keperluan asas, beras dan sebagainya. Tetapi di samping itu dia menjual loteri awam haram. Jadi itu tujuannya untuk mengaburi pihak penguatkuasa, pihak polis khususnya. Nur Omar berkata kesemua premis yang diserbu hari ini pernah dikenakan tindakan lebih daripada 3 kali atas kesalahan sama sebelum ini. Katanya premis terlibat aktif menjadi ejen perjudian haram sejak 2 tahun lalu dengan berselindung di sebalik perniagaan sah dan mendapat komisen sekitar 18% daripada hasil judi. Jelas beliau, bermula 1 Januari tahun ini sehingga hari ini, 228 kertas siasatan telah dibuka dan 140 kes sudah dikenakan tindakan. Menurutnya, jumlah wang yang berjaya dirampas pula adalah sebanyak RM27,500. Tegas Nur Omar, pihaknya tidak akan berkompromi dengan sebarang aktiviti perjudian dan konsisten membantras aktiviti itu termasuk semua jenayah lain. Baik, polis sedang mencari suspek bersenjatakan parang yang cuba menyamun sebuah rumah di Taman Tasik Indra Ipoh, Perak. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan berkata kejadian dikesan pihak berkuasa melalui video yang tular di media sosial hari ini.
Menurut Yahaya, kejadian dipercayai berlaku pada 5 Ogos 2022 kira-kira jam 6.40 pagi. Berdasarkan video tular, suspek yang bersenjatakan parang cuba untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Namun tindakan pantas penghuni rumah menutup pintu menggagalkan rancangan suspek. Yahya berkata kes disiasat di bawah Seksyen 393 Kanun Keseksaan. Katanya mana-mana saksi kejadian diseru untuk menghubungi pihak polis bagi membantu siasatan. Seorang peragut ditahan sehari selepas videonya melakukan jenayah itu tular di media sosial. Ketua Polis Johor Bahru Selatan ACP Raub Selamat berkata suspek yang berusia 27 tahun itu berjaya ditahan kira-kira 1.30 tengah hari semalam di sebuah rumah di Taman Molek, Johor Bahru. Dalam kejadian pada 9 Ogos 2022, kira-kira jam 9 pagi, suspek yang menaiki sebuah motosikal telah meragut beg tangan seorang wanita berumur 47 tahun di lorong Songket 3 Taman Sentosa, Johor Bahru. Suspek berjaya melarikan diri ketika kejadian namun berjaya ditahan polis pada keesokan harinya. Antara yang dirampas ketika penahanan suspek ialah pelbagai peralatan yang dipercayai digunakan suspek untuk meragut dan barang-barang disyaki hasil ragut iaitu 4 telefon bimbit, 1 beg silang, resit, topi keledar, seluar jeans, sepasang selipar dan 1 buah motosikal jenis Honda Dash. Hasil semakan mendapati suspek mempunyai 4 rekod jenayah lampau melibatkan kes samun dan pecah rumah dan 2 rekod jenayah samun yang telah disenarai hitam. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 14 tahun dan denda atau sebat. Pindaan terhadap Akta Kerja 1955 berhubung pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam tidak seharusnya dipertikaikan terutama dalam kalangan majikan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata ia berikutan kelonggaran waktu kerja itu tidak menggugat produktiviti dan kualiti kerja berdasarkan kajian yang dilaksanakan. Katanya pindaan itu turut meneliti usaha dalam memberikan pekerja waktu lebih untuk bersama keluarga. Masa untuk kita spend quality time to our family, I think more quality, more better. Nampak? So ini satu kaedah yang saya rasa bila kita lulus di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Negara baru-baru ini, kita memberi satu life kepada ataupun satu kehidupan yang lebih comfortable kepada keluarga Malaysia ini. Di samping kita meningkatkan produktiviti. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Tandatangan MOU Pembangunan Pusat Interaktif Keselamatan Khas di Kompleks EduCity Iskandar Puteri pada Khamis. Menurut Datuk Awang, perkara itu telah pun diperincikan dalam sesi libat urus dan perbincangan bersama Persatuan Pekerja dan Kesatuan Majikan sebelum akta dipinda. Malah jelasnya terdapat negara maju yang lain telah mengaplikasikan peraturan 40 jam waktu bekerja. Dalam pada itu, bagi memastikan pindaan terbabit dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa sebarang isu berbangkit di pihak majikan, kementeriannya sedia membuka ruang perbincangan. Semalam, Datuk Awang memberitahu Dewan Rakyat mengenai pindaan kepada Akta Kerja 1955 yang menyaksikan pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam akan berkuat kuasa pada 1 September ini. Di bawah peraturan baharu itu, pekerja juga dibenarkan bekerja mengikut kesesuaian tempat, waktu dan hari bekerja, termasuklah bekerja dari rumah ketika situasi kecemasan seperti pandemik COVID-19. Lebihan waktu sosial pekerja dapat meningkatkan motivasi, seterusnya akan menyumbang kepada kualiti kerja mereka. Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Muhammad Effendi Abdul Ghani berkata langkah kerajaan mengurangkan jam bekerja adalah satu tindakan yang tepat dan majikan seharusnya menyokong usaha itu. Itu apabila waktu kerja dapat dipendekkan kepada 3 jam tersebut, maka itu pekerja ada waktu kerja yang pendek seharian mereka dan lebihan waktu tersebut dapat diluangkan bersama keluarga, dan ini macam saya kata tadi, ia dapat meningkatkan motivasi pekerja serta langsung ia juga dapat meningkatkan kualiti pekerja tersebut.
Tambahnya, MTUC juga percaya bahawa tindakan kerajaan adalah selari ke arah mengurangkan waktu bekerja mengikut piawaian antarabangsa iaitu 40 jam seminggu. Beliau juga berpandangan usaha kerajaan tersebut akan menghasilkan syarikat-syarikat yang lebih produktif, berdaya saing sekaligus menjadikan negara yang lebih maju pada masa hadapan. Baik, sebentar lagi jalan tar bakal ditutup untuk kenderaan. Masih bersama berita Al-Hijrah, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu Malaysia dan Jepun meneroka kerjasama baru berkaitan inisiatif alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG melalui projek yang dilaksanakan di bawah Dasar Pandang ke Timur DPT. Beliau juga berharap kerjasama kedua-dua negara dapat dipelbagaikan dalam bidang krisis bencana, masyarakat menua, ekonomi digital, sains, teknologi dan inovasi serta pertumbuhan hijau. Tindakan itu jelas beliau adalah wajar selepas melihat laporan risiko Global Forum Ekonomi Dunia WEF 2022. Hasrat Perdana Menteri itu dinyatakan dalam teks ucapan perasmian Majlis Pembukaan Seminar Perniagaan ulang tahun ke-40 DPT yang dibacakan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali di Ibu Negara pagi tadi. Isu-isu seperti perubahan iklim, kesan sosial populasi yang semakin menua dan polarisasi sosial selepas pandemik COVID-19 dijangka memberi kesan serius terhadap ekonomi dan mata pencarian kebanyakan negara dunia dalam tempoh 10 tahun akan datang. Turut hadir dalam majlis berkenaan Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepun Iwata Kazuchika. Sementara itu, pelaksanaan DPT juga menitikberatkan limpahan faedah yang seimbang kepada kedua-dua buah negara, termasuk melalui keupayaan Malaysia meningkat kerjasama dalam pembangunan industri halal dengan Jepun. Malaysia sebagai pelopor dalam industri halal global pastinya dapat membantu Jepun yang mempunyai minat yang tinggi membangunkan industri halalnya. Tambah beliau lagi, cabaran pandemik COVID-19 menyaksikan peningkatan dan perubahan penggunaan teknologi digital yang ketara dalam kehidupan harian pada masa kini. Justru beliau berharap agar cabaran global dapat menjadi pencetus pembentukan kerjasama DPT bagi kepentingan bersama Malaysia dan Jepun dalam bidang dan projek baharu, terutama merancangkan aktiviti perdagangan agar ekonomi dapat kembali pulih dengan cepat. Kerajaan tidak bercadang untuk menambat ringgit kepada dolar Amerika Syarikat kerana langkah itu mempunyai risiko dan penggantian yang besar. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Muhammad Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata langkah itu bukan satu dasar yang terbaik untuk ekonomi Malaysia. Seandainya tambatan ini dilaksanakan, Malaysia perlu mengikut sepenuhnya dasar moneteri negara yang mata wangnya menjadi rujukan atau asas bagi tambatan ringgit. Contohnya, jika ringgit ditambat kepada dolar Amerika Syarikat dan seandainya keadaan faedah rizab persekutuan meningkat sebanyak 325 mata asas ini atau 3.25% secara keseluruhan pada 2022, maka kadar dasar semalaman atau OPR perlu dinaikkan pada kadar yang sama meskipun Malaysia berada pada tahap pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi yang berbeza daripada Amerika Syarikat. Dalam hal ini, Malaysia akan menghadapi kekangan untuk menetapkan dasar moneteri dan rakyat pula terpaksa menanggung kos pembiayaan yang tinggi walaupun keadaan ekonomi negara kita tidak sama seperti di Amerika Syarikat. Beliau berkata demikian ketika soal jawab di Dewan Negara hari ini. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Muhammad Zafrul menegaskan kekuatan mata wang sesebuah negara juga bergantung kepada asas-asas ekonomi yang kukuh. Ujarnya ekonomi negara kekal di landasan yang kukuh disokong oleh permintaan domestik dan luaran yang teguh serta harga komoditi global yang meningkat. Sementara itu, Dewan Negara hari ini turut diberitahu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL bercadang untuk menutup Jalan Tuanku Abdul Rahman atau Jalan Tar daripada semua kenderaan pada setiap Ahad. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata cadangan yang dijangka bermula 28 September depan itu bertujuan menggalakkan budaya berjalan kaki dalam kalangan warga kota.
Ini semua langkah-langkah yang diambil oleh pihak DBKL untuk kita mencetuskan minat di kalangan warga kota yang daripada pelbagai golongan umur dan juga lapisan golongan masyarakat untuk menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak Binarai Kuala Lumpur ni, Datuk Seri Yang Di-Pertua, supaya budaya jalan kaki ini dapat dijadikan amalan, khususnya amalan untuk menjalankan urusan harian mereka, bukan saja urusan sosial. Tambahnya, DBKL juga sedang meneliti untuk melakukan tindakan sama di persimpangan Jalan Pudu hingga ke persimpangan Jalan Bukit Bintang. Datuk Seri Jalaluddin berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai berkenaan usaha menaik taraf infrastruktur pejalan kaki di Kuala Lumpur dan pembudayaan amalan berjalan kaki dalam kalangan warga kota. Sempena sambutan Bulan Kemerdekaan ke-65, Amanah Raya Berhad menawarkan promosi serendah RM350 kepada orang ramai untuk fee penulisan wasiat asas dan RM950 bagi wasiat komprehensif. Pengerusinya Datuk Ramli Datuk Muhammad Noor berkata kempen tersebut berlangsung selama 2 bulan bermula 1 Ogos 2022 hingga 30 September 2022. Beliau berkata kempen itu dapat memberi kesedaran kepada rakyat mengenai kepentingan merancang pewarisan lebih awal supaya identiti waris dan maklumat berkaitan waris serta pemegang amanah dapat dibuat bagi mengelak berlakunya sebarang isu pertikaian di kemudian hari. Kempen Merdeka Wasiat ni bermatlamat untuk membantu masyarakat di Malaysia ni dalam urusan wasiat, amanah dan pusaka. Amanah Raya adalah satu agensi dikooperatiskan oleh kerajaan untuk melaksanakan tugas-tugas ni. Jadi dalam usaha tempoh dalam rakyat dalam kesusahan lepas post pandemik COVID ni, Amanah Raya telah mempromosikan dengan kempen ni harga terendah. Harga tu berapa ya? RM350 untuk wasiat asas, wasiat komprehensif RM950 berbanding harga asas RM1,200. Jadi dinasihatkan masyarakat ambillah ruang ni dalam 3 aspek tu tadi. Beliau ditemui pada program kibaran jalur gemilang dan pelancaran kempen Merdeka Wasiat Amanah Raya di Wisma Amanah Raya di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Datuk Ramli berkata wasiat amanah raya disimpan di tempat yang selamat dengan kelengkapan serba canggih bagi memastikan ia kekal berkualiti walaupun selepas bertahun lamanya. Ujarnya sehingga 31 Julai 2022, lebih 1.1 juta jumlah wasiat telah didaftarkan dengan 19,634 fail pentadbiran pusaka dan 23,418 akaun amanah telah dibuka di Amanah Raya. Menerusi fee promosi yang ditawarkan, Amanah Raya berharap jumlah pelanggan dapat meningkat sehingga 1.5 juta orang. Untuk sebarang keterangan lanjut, orang ramai boleh layari laman sesawang Amanah Raya di www.amanahraya.my. Bakal menyusul api puting beliung di California. Beijing mencadangkan model satu negara dua sistem kepada Taiwan. Namun Taipei menolak dan menyatakan hanya rakyat Taiwan boleh membuat keputusan untuk masa depan mereka. Jurucakap Kementerian Luar Taiwan, Joanna Oh berkata sebelum ini China menggunakan lawatan Speaker Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi ke Taipei sebagai alasan untuk mewujudkan normaliti baharu untuk menakutkan rakyat Taiwan. Republik itu mengeluarkan kertas putih baharu menarik balik janjinya untuk tidak menghantar tentera ke Taiwan. Terdahulu China mengulangi ancaman untuk Taiwan, kononnya untuk membawa demokrasi yang diperintah sendiri di bawah kawalannya. Dalam pada itu, China hari ini mengumumkan sudah menamatkan latihan kementerian yang diadakan di sekitar perairan Taiwan sejak minggu lalu. Ia sebagai membantah lawatan Pelosi ke Taipei. Bagaimanapun, Taiwan menyambung latihan ketenteraannya hari ini. Satu pusaran api dikesan di selatan California, Amerika Syarikat, dan video bencana itu tular di media sosial. Keadaan itu memaksa lebih 200 anggota bomba bekerja keras memadamkan kebakaran besar itu. Keadaan itu dilaporkan akibat gabungan suhu yang tinggi dan angin kencang yang membentuk satu api puting beliung.
Keadaan itu dikesan di Gorman, Los Angeles yang terletak di California sekitar jam 6.15 petang semalam waktu tempatan. Bagaimanapun selepas 2 jam, api telah merebak seluas 150 ekar. Namun selepas hampir 5 jam, api berjaya dikawal sepenuhnya. Tiada ancaman dilaporkan tetapi lebuh raya 138 iaitu lokasi berhampiran kebakaran ditutup. 10 bangunan di ibu kota lama Yaman runtuh dan musnah selepas hujan lebat berterusan melanda Sana'a. 4 daripada binaan itu merupakan bangunan bersejarah yang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO itu. Ketika ini, Sana'a dikawal kumpulan penentang kerajaan Houthi sejak meletusnya perang saudara Yaman lebih 8 tahun lalu. Menurut Houthi, selain binaan runtuh, 80 bangunan lama lain turut mengalami kerosakan teruk dan memerlukan pembaikan segera. Menurut Menteri Kebudayaan dalam pentadbiran Houthi, Abdullah Al-Kabsi, pihaknya sedang bekerjasama dengan pertubuhan antarabangsa dan mencari bantuan dalam menangani kemusnahan di wilayah itu. Walaupun tiada kematian atau kecederaan dilaporkan akibat runtuhan itu, namun hujan lebat dilaporkan akan berterusan dan tiada tanda ia akan reda. Bandar Lama Sana'a merupakan tapak warisan dunia UNESCO. Ia kerana kebanyakan rekaan bangunan di sana unik serta dibina daripada penggunaan batu bata yang terawal di dunia melebihi 500 tahun. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik terus bertahan dan berani mengorak langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 20 Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di kaca TV dengan pakej promo ekstra. Slot terhad, masa terhad, daftar sekarang di www.tvalhijrah.com/bincang niaga atau imbas kod QR yang tertera di kaca TV anda. Baik, sekian berita Al Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Dan jangan ketinggalan untuk layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.